Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, Suratu An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 25. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula dari ayat 26 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Wallahu 'alimun hakim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ayat-ayat Allah Ta'ala ni, ayat 26 sehinggalah ayat 28 yang saya bacakan sebentar tadi, ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita alasan di sebalik penetapan hukum hakam syarak yang telah dijelaskan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada ayat-ayat sebelum ini, seperti tentang perkara mahram dan lain-lain sebagainya. Maka Allah Ta'ala berfirman pada ayat 26, Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Yang pertama, Allah menghendaki, Allah Ta'ala menghendaki ialah untuk menerangkan syariatnya dan untuk menunjukkan kepada kamu jalan-jalan aturan orang-orang yang dahulu daripada kamu, maksudnya Nabi-Nabi dan orang-orang soleh terdahulu, dan juga untuk menerima taubat kamu. Dan ingatlah, Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pada ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan, tujuan pertama Allah Ta'ala menjelaskan hukum hakam syariat itu kepada kita, seperti perkara mahram dan lain-lain sebagainya yang telah dibahaskan pada ayat-ayat sebelum ni. Yang pertama, yuridullahu liyubayyina lakum, iaitulah Allah Ta'ala hendak menjelaskan bagi kita syara'i'a dinikum wa masaliha umurikum. Allah Ta'ala nak menjelaskan kepada kita tentang hukum hakam syariat dalam agama kita ini dan perkara-perkara yang penting untuk kebaikan dalam hidup kita. Jadi itu pertama. Kenapa Allah Ta'ala jelaskan? Kerana Allah nak memberitahu kepada kita, nak menjelaskan kepada kita tentang hukum hakam syariat kita. So ini adalah bahagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, sehingga kan Allah menjelaskan, menerangkan perkara-perkara yang penting bagi kita, sama ada bentuknya perintah ataupun larangan. Seandainya Allah Ta'ala tidak ingin menjelaskannya kepada kita, maka sungguh tidak ada sesuatu yang kita ketahui daripada hukum hakam syarak ni. Kita tak akan kenal mana halal dan mana haram. Kita tak akan kenal mana hak dan mana batil. So, apabila Allah Ta'ala menginginkan untuk menjelaskan ini kepada kita, dan Allah Ta'ala telah pun jelaskan, so ini bahagian daripada si'atu rahmatillahi azza wa jalla bi'ibadihi. Ini bahagian daripada kelapangan rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Haitsu arada ayyubayyina lahum. Itulah Allah Ta'ala
menjelaskan tentang hukum hakam syarak kepada kita semua. Ya. Daripada ayat ni juga dapat kita ambil satu pengajaran bahawa annahu laisa fi syar'i syai'un majhulun likulli ahad. Ya. Bahawa tidak ada dalam hukum hakam syarak ini yang tidak diketahui, yang tidak jelas. Ya. Kenapa? Allah dah menjelaskan yuridullahu liyubayyina lakum. Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita. So kalau dikatakan Allah Ta'ala dah menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita, so artinya tidak ada sesuatu yang tidak diketahui, yang tidak terang dan tidak jelas dalam hukum hakam syarak ni. So kalau ada yang tidak jelas, tidak terang bagi kita hukum hakam syarak ni, ya, itu oleh kerana sebab kita sendiri. Ya. Kata para ulama ada 4 sebab yang dapat membuat kita tidak tahu atau tidak jelas bagi kita tentang hukum hakam syarak. Yang pertama, qillatul ilm, kerana ilmu kita sedikit. Kenapa ilmu kita sedikit? Tak mahu belajar. Nah, kita tak tahu hukum hakam syarak bukan kerana Allah Ta'ala tak beritahu kepada kita. Bukan kerana Allah Ta'ala tak jelaskan kepada kita. Allah dah jelaskan semua. So kita tak tahu kenapa. Satu, qillatul ilm, oleh kerana sedikit pengetahuan kita. Kenapa sedikit? Ya, tak mahu belajar, tak mahu membuka buku, tak mahu membaca, tak mahu mendengar. Ini yang pertama. Yang kedua, tak jelas bagi kita hukum hakam syarak ini, wa imma qusurul fahm. Ya. Oleh kerana cetek dia punya pemahaman. Dia dah pergi mungkin belajar, masuk dalam kelas, tapi memang dia punya pemahaman lambat sikit. Orang lain boleh faham, dia tak faham. Ada orang begitu. Ya, orang lain dah boleh faham, dia tak faham-faham. Dah cikgu, ustazah dah ulang kali menjelaskan, dia tetap tak faham. Maka orang macam ni mungkin tak jelas bagi dia hukum hakam syarak. Ya. Apa lagi yang menyebabkan kita tidak jelas bagi kita hukum hakam syarak ini? Ya. Sebab yang ketiga ialah au li taqsiri fit talab. Ya, dia ini kurang mencari, ya, semangat kurang, lemah, ya, sikit-sikit dah tarik diri, sikit-sikit dah tarik diri, belum tuntas lagi belajar dah tarik diri. Macam mana nak faham agama? Ya. Sebab yang keempat yang menyebabkan seseorang tidak faham atau tidak jelas bagi dia hukum hakam syarak ni ialah su'ul qasdi, tujuan yang buruk. Ya. Macam mana? Bihaitsu la yuridu illa nasra ra'yihi faqat. Tujuan dia menuntut ilmu itu buruk. Misalkan apa? Dia tidak ingin kecuali untuk memenangkan pendapat dia saja. Menuntut ilmu dia nak yang pendapat dia saja, pendapat orang dia tak mahu. Ini orang ni tak berilmu macam ni, ya. Jadi semua hukum hakam syarak ni hakikatnya telah pun dijelaskan Allah Ta'ala kepada kita sebagaimana Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, dan memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menginginkan itu, ya. Yuridullahu liyubayyina lakum. Allah Ta'ala ingin menjelaskan itu, hukum hakam syarak itu kepada kita supaya kita tahu tentang hukum hakam syarak kita. So kalau kita tak jelas dengan hukum hakam syarak ni, bukan salah Allah, salah kita. Ya, ada mungkin 4 sebab tadi. Satu, mungkin oleh kerana kita ini sedikit pengetahuan. Kenapa sedikit pengetahuan? Tak mahu belajar, ya. Atau mungkin pemahaman kita yang cetek. Kita mungkin dah pergi belajar, tapi memang kita jenis lambat faham. Ya. Yang ketiga, mungkin semangat kita menuntut ilmu tu kurang. Kita mungkin dah pergi, tapi sikit-sikit undur diri. Belum lagi tuntas, dia dah undur diri dah.
Tak faham ni, tak jelas bagi dia hukum hakam syariat ni. Ataupun yang keempat, kerana tujuan dia menuntut ilmu tu tak tepat. Dia pergi menuntut ilmu, tetapi daripada awal dia punya tujuan, aku hanya akan terima, aku hanya akan follow apa yang sesuai dengan pendapat aku. Ini tak berilmu ni. Ya. Baik. Kita teruskan ayat Allah Ta'ala ni. So itu tujuan pertama, ataupun alasan pertama kenapa Allah Ta'ala, alasan pertama di sebalik hukum hakam syariat yang dijelaskan Allah. Kenapa Allah jelaskan? Pertama, kerana memang Allah Ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang perkara hukum hakam syariat kita, ya. Yang kedua, kata Allah, wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum, ya, dan untuk menunjukkan kepada kamu jalan-jalan aturan orang-orang dahulu daripada kamu, iaitulah kalangan para nabi salihin, ya, supaya kita mengikuti mereka, ya. So ini tujuan yang kedua, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yurshidukum ila taraiqil anbiya'i was salihin litaqtadu bihim. Allah Taala hendak beri, nak menunjukkan kepada kita jalan para nabi dan orang-orang soleh supaya kita contohi mereka. Jadi ternyata hukum hakam syariat yang dijelaskan Allah Taala tu kepada kita, ia tidaklah bercanggah dengan apa yang Allah Taala sampaikan kepada orang-orang terdahulu daripada kalangan nabi-nabi Allah Ta'ala ataupun orang-orang saleh. Maka manhaj mereka selari dengan kita, ya, selari dengan kita. Maka salah satu kelebihan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kita menerima syariat yang paling sempurna, ya. Kamalu hadhil ummah wa syari'atuhu. Ayat ni, wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum ni, menunjukkan kepada kita bahawa betapa sempurnanya syariat kita dan umat Islam ni. Kenapa? Kerana apa yang Allah Ta'ala turunkan petunjuk kepada orang-orang terdahulu, kalangan Nabi dan orang-orang salih, itu diturunkan Allah Ta'ala kepada kita. Dah terkandung dalam hukum hakam syariat kita, ya. Maka fama min khairin kana alaihi al-umam illa wa li hadhihi al-ummatu minhu nasib. Maka tidak ada kebaikan yang Allah Ta'ala beri kepada umat-umat terdahulu, melainkan juga Allah Ta'ala beri bahagiannya kepada umat ini, ya. Apabila kita menelusuri hukum hakam syariat, ya, maka apa yang disyariatkan kepada umat terdahulu disyariatkan juga kepada kita, ya. Misalkan apa? Haji, ya, sejak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam kita ada, ya. Yang paling jelas lagi adalah puasa. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas orang-orang sebelum kamu. So maknanya apa? Salah satu alasan Allah Ta'ala menjelaskan hukum hakam syariat ni kepada kita, kerana Allah nak menunjukkan kepada kita jalan orang-orang salih, jalan para nabi dan orang-orang salih terdahulu, supaya kita contohi jejak langkah mereka. So jejak langkah mereka itu ada dalam syariat kita, ada dalam syariat kita. Maka kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala sebut wa yatuba alaikum, dan juga untuk menerima taubat kamu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan kepada kita hukum hakam syara' itu, antara alasannya supaya Allah Ta'ala menerima taubat kamu fi maqtaraftumuhu minal ithmi wal maharim, ya, daripada apa-apa yang kita lakukan, ya, dosa dan perkara-perkara yang haram yang kita lakukan, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Kenapa? Li'anna Allah Subhanahu wa Ta'ala bayyana bi annahu
yuridu ayyatuba 'alan nas. Sebab pada ayat ni Allah menjelaskan Allah Taala ingin menerima taubat orang. Ya, Allah Taala ingin menerima taubat. Dan di dalam Al-Quran Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang sentiasa berusaha untuk mensucikan diri mereka. Hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam pun menyatakan perkara yang sama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allahu yafrahu bi taubati 'abdihi kama yafrahu ar-rajulu alladhi dhalla naqatahu fi ardi falah. Ya, Allah Taala amat bergembira dengan taubat seorang hambanya sebagaimana seorang yang memiliki unta, kemudian unta dia tu hilang dan dia temukan, dia gembira sangat. Maka begitulah analogi, ya, bagaimana Allah bergembira, Allah suka, Allah senang apabila kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ibarat kita kehilangan barang yang berharga, ya, hilang, kemudian tak lama kita jumpa balik, pasti hati kita senang, hati kita gembira. Analogi yang sama, ya, dengan kegembiraan Allah Ta'ala apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujung ayat ni Allah Ta'ala sebut wallahu alimun hakim. Dan ingatlah Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan hukum hakam syariat ni ialah Allah Ta'ala yang maha mengetahui, alimun bi ahwalil ibad. Allah Ta'ala yang paling tahu tentang keadaan hamba ini. Jadi yang menetapkan hukum hakam syariat ini adalah Allah, Rabb yang maha mengetahui. Ya, bukan kerana Allah Ta'ala Rabb yang maha kuasa lalu kemudian Allah Ta'ala buat-buat hukum hakam syariat ikut suka hati. Tak begitu. Tetapi Allah yang menetapkan hukum hakam syariat ni adalah Rabb yang maha mengetahui keadaan kita hamba ini. Bahkan Allah Ta'ala lebih tahu tentang diri kita berbanding kita sendiri. So Allah Ta'ala tetapkan hukum hakam syariat ni boleh, ni tak boleh. Kenapa? Allah Ta'ala yang lebih tahu tentang kita, mana yang baik bagi kita dan mana yang buruk bagi kita. Allah Ta'ala yang lebih tahu. Maka semua yang Allah perintahkan kepada kita adalah baik untuk kita, dan semua yang Allah Ta'ala tegah bagi kita itu adalah buruk bagi kita. Sebab itu Allah Ta'ala haramkan. Allah Ta'ala haramkan arak, Allah Ta'ala haramkan judi, Allah Ta'ala haramkan zina. Kenapa? Kerana ini adalah perbuatan yang buruk, yang mendatangkan keburukan kepada kita, yang menghancurkan kita. So, oleh kerana itulah diharamkan Allah Ta'ala untuk kita sebagai kasih sayang Allah Ta'ala. Ya, bukan nak menyeksa kita, bukan nak susahkan kita. Sebaliknya Allah perintahkan kita sembahyang, puasa, zakat dan lain sebagainya kerana ia mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, jadi Allah tetapkan bagi kita ni boleh, ni tak boleh, juga bahagian daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala alimun bi ahwalil ibad. Allah Ta'ala maha mengetahui dengan keadaan hamba-hamba ni, ya. So dalam menetapkan hukum hakam syariat itu Allah Ta'ala maha tahu tentang kita. Dan semasa kita menjalankan hukum hakam syariat ni pun Allah Ta'ala maha tahu. Apakah kita mengamalkannya ataupun tidak, apakah kita ikut hukum hakam syariat Allah ataupun tidak, Allah Ta'ala tahu. Oleh kerana itulah kita perlu untuk sentiasa menghadirkan muraqabatullah, menghadirkan perasaan kita sentiasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kerana Allah mengatakan Allah itu maha mengetahui tentang kita, ya. Maka apa pun yang kita buat, ya, apa yang kita lakukan semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Maka kita perlu untuk sentiasa hadirkan muraqabatullah, ya, merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga kan kita tidak melakukan perkara-perkara yang ditegah Allah. Sebaliknya kita bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Hakim, Allah itu Rabb yang maha bijaksana, ya. Allah itu Rabb yang maha bijaksana, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan hukum hakam syariat itu hakimun fi tashri'i lahum, itu maha bijaksana. Jadi Allah Ta'ala
menetapkan hukum hakam syariat itu berdasarkan kepada kebijaksanaan Allah. Ya, berdasarkan kepada kebijaksanaan Allah. Bukan sekadar mengetahui, tetapi juga maha bijaksana. Ada orang kadang-kadang berilmu tapi tak bijaksana. Ada kadang-kadang bijaksana tapi tak berilmu. Allah Ta'ala alimun hakim, maha mengetahui dan lagi maha bijaksana. Baik, kita teruskan ayat 27. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Dan Allah Ta'ala hendak membersihkan kamu dari dosa dengan menerima taubat kamu. Sedang orang-orang yang fasik yang menurut keinginan hawa nafsu yang diharamkan oleh Allah itu hendak mendorong kamu supaya kamu menyeleweng dari kebenaran dengan penyelewengan yang besar bahayanya. Ya. Pada ayat 27 ni Allah Ta'ala mengulang tentang taubat. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Dan Allah Ta'ala hendak membersihkan kamu dari dosa dengan menerima taubat kamu. Ya. Kata para ulama kita, ayat ni diulang Allah Ta'ala. Pada ayat 26 Allah Ta'ala dah sebut bahawa Allah Ta'ala hendak menerima taubat kita. Pada ayat ini Allah Ta'ala ulang lagi, Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Karrarahu liyuakkida si'ata rahmatihi ta'ala 'alal ibad. Ya. Jadi Allah Ta'ala ulang dekat sini, ini untuk menguatkan lagi, ya, Allah Ta'ala nak menguatkan lagi betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Yuhibbu bima syara'a minal ahkam ayyutahhirakum minadh-dhunubi wal atham. Allah Ta'ala menginginkan, ya, dengan hukum hakam yang Allah syariatkan kepada kita untuk mensucikan diri kita daripada dosa-dosa dan noda. Jadi Allah Ta'ala syariatkan kepada kita pelbagai macam hukum hakam syariat itu, antara maksud Allah Ta'ala atau antara alasan Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala nak kita membersihkan diri kita dengan mengamalkan hukum hakam syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita tak dapat nafikan bahawa apabila kita melakukan mengamalkan hukum hakam syariat Allah Ta'ala, selain kita dapat pahala, itu juga dapat menjadi penghapus kepada dosa-dosa kita. Ya, misalkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah mukaffiratun lima bainahunna. Satu sembahyang kepada sembahyang berikutnya itu menjadi pengampun dosa. Satu sembahyang Jumaat kepada sembahyang Jumaat berikutnya itu menjadi pengampun dosa, selagi mana orang tersebut menjauhi dosa-dosa besar. Ya, so artinya dalam kita melakukan hukum hakam syariat Allah pun Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Misalkan puasa juga begitu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang puasa Ramadan dan ia mengerjakan puasa Ramadan itu atas dorongan iman dia dan kerana mengharap pahala daripada Allah Ta'ala, maka Allah ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa yuridul ladina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Dan orang-orang yang menurut keinginan hawa nafsu mereka, ya, dan orang-orang yang sentiasa memperturutkan hawa nafsu mereka, ya, menginginkan antamilu mailan azima, mereka hendak mendorong kamu supaya kamu menyeleweng daripada kebenaran dengan penyelewengan yang besar bahayanya. Jadi pada ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan bahawa mereka-mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang sentiasa menurutkan syahwat mereka, keinginan-keinginan buruk mereka, ya, itu menginginkan kita supaya menyeleweng daripada kebenaran dengan penyelewengan yang besar bahayanya. Mereka tidak ingin kita
mengikuti hukum hakam syariat Allah Ta'ala ni. Mereka tidak ingin kita mengamalkan hukum hakam syariat Allah Ta'ala ni. Apa yang mereka inginkan kita? Mereka menginginkan kita menjauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Sebab itulah kita perlu berhati-hati dalam memilih kawan, ya. Kita perlu berhati-hati dalam memilih mendengar kata-kata ucapan yang disampaikan, ya. Apakah itu ucapan orang-orang yang mengikuti hukum hakam syariat Allah, atau dia adalah orang-orang yang sentiasa memperturutkan syahwat dia, ya. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Ya, kata Allah Ta'ala, jangan kamu ikut orang-orang yang sentiasa lalai hatinya daripada mengingati Allah, dan orang-orang yang sentiasa memperturutkan hawa nafsu. Jangan ikut. Kenapa? Kerana kalau kita ikut dia hanya menginginkan kita kepada keburukan, menjauh daripada kebenaran, ya. Orang-orang yang tidak berada di jalan Allah, sudah tentu mereka menginginkan orang ikut jalan mereka, iaitu jalan syaitan, jalan syahwat mereka, bukan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat 28. Pada ayat 28 Allah Ta'ala sebut, yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala sentiasa hendak meringankan beban hukumnya daripada kamu, kerana kamu itu dijadikan berkeadaan lemah, ya. Allah Ta'ala sebut dekat sini bahawa yuridullahu an yukhaffifa ankum, ay yuridul ta'ala bima yassara ay yusahhila alaikum ahkam asy-syar'. Allah Ta'ala itu ingin memudahkan kita. Jadi hukum hakam syarak ni, ya, disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bukanlah kerana Allah Ta'ala nak membebankan kita, bukanlah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala nak beratkan kita, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan ini kepada kita, ya, kerana Allah nak memudahkan kita. Maka syariat kita ini adalah syariat yang mudah, ya, syariat yang tidak berat, ya, bila mana dibandingkan dengan syariat-syariat umat terdahulu, ya. Malah dalam hukum hakam syariat yang telah ditetapkan Allah Ta'ala ni pun, itu banyak kita mendapatkan keringanan-keringanan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tidak menghendaki kita susah ataupun berat dalam menjalankan hukum hakam syariat ni. Maka dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Ta'ala menginginkan kemudahan bagi kita, dan Allah tidak menginginkan kesukaran bagi kita, ya. Jadi agama ini adalah agama al-hanafiyatus samhah, ya. Ad-dinu yusr, agama ini agama yang mudah, ya. Agama yang bertolak ansur dengan kesusahan orang. Maka setiap ada masyaqqah, kesukaran dalam menjalankan hukum hakam syariat ni, sentiasa ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah agama kita, agama Islam yang selari dengan fitrah manusia, ya. Kemudian pada hujung ayat ni Allah Ta'ala sebut wa khuliqal insanu dha'ifa, kerana manusia itu dijadikan berkeadaan lemah, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak meringankan beban hukum hakam syariat ini? Kerana kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia ini dicipta Allah Ta'ala berkeadaan lemah, ya. Berkeadaan lemah, lemah daripada sisi fizikal kita, ya, lemah daripada sisi hati kita, ya. Maka manusia ni lemah, dia mudah down, ya, boring dan lain-lain sebagainya, ya. Khuliqal insanu dha'ifa, ya.
Manusia ini dicipta Allah Taala dalam keadaan berkeadaan lemah, ya. Lemah dalam menjalankan hukum hakam syariat Allah Taala, dan juga lemah daripada melawan hawa nafsunya, ya. Jadi dalam melawan hawa nafsu juga manusia ni lemah. Maka biasanya ikut apa yang kehendaki oleh hawa nafsunya, ya, melainkan mereka-mereka yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Kita teruskan ayat 29. Ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini larangan daripada memakan harta sesama kita dengan cara yang batil, ya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta-harta kamu sesama kamu, ya, harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa mengasihi kamu. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, ya, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ay la ya'kul ba'dukum amwala ba'd bil batil. Janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain dengan cara yang batil, ya. Maka diharamkan bagi kita untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, ya. Apa cara yang batil ni? Kesirqah. Misalkan dia curi, dia ambil, dia curi, ya. Wal khianah, dengan berkhianat, ya, mungkin dia berkhianat. Apalagi mungkin war riba, dengan cara jalan riba, itu cara yang batil. Mungkin dengan cara berjudi, ya, dan pelbagai cara-cara yang lain. Haram hukumnya, atau tidak boleh kita memakan, menikmati, mengambil harta sesama kita dengan cara yang tidak dibolehkan oleh syariat. Maka harta orang halal untuk kita makan hanya apabila cara itu dibolehkan oleh syariat. Tak boleh kita memakan harta orang lain secara batil, ya. Dan amat buruk akibat daripada memakan harta yang batil, ya, di dunia dan di akhirat. Dekat dunia ni, amal seseorang yang suka memakan harta orang lain tak diterima Allah. Doa-doa dia tak diterima oleh Allah Ta'ala. Di akhirat, dia akan menjadi orang yang muflis, dia akan menjadi orang yang merugi, kerana semasa hidupnya dia suka memakan harta orang, mengambil harta orang dengan cara yang batil. Maka di akhirat dia akan menjadi orang yang muflis. Walaupun mungkin dia rajin sembahyang, mungkin dia rajin puasa, mungkin dia rajin buat amal-amal kebaikan, tetapi kalau dia suka memakan harta orang secara batil, dia zalim kepada orang, dia ambil hak orang, ya, dia curi hak orang, dia sembunyikan hak orang, dia tak berikan hak orang lain, maka di akhirat dia akan menjadi orang yang muflis. Waliyadzubillah, ya. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Kecuali dengan proses perniagaan, berlaku jual beli harta orang, ya, barang orang kita beli an taradin, ya, suka sama suka, bukan dia dipaksa, kita tak paksa jual kepada kita, kita pun dia tak paksa untuk membeli, tetapi suka sama suka. Ya, kita suka dengan barang itu dan kita juga suka dengan harga yang ditetapkan. Lalu kita bertransaksi, maka boleh kita makan. Lalu yang mungkin menjadi persoalan ni, apakah hanya mesti dengan cara jual beli baru boleh kita makan harta orang? Jawapannya tidak. Kalau dia bagi dekat kita, dia hadiahkan dekat kita, boleh tak kita makan? Boleh. Ya.
Kenapa pada ayat ini disebut dengan tijarah, perniagaan? Kerana hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa atyabul kasbi kasbut tujjar. Nabi ada sebut dalam satu riwayat, sebaik-baik pekerjaan ialah berniaga. Ya, sebaik-baik pekerjaan ialah berniaga. Maka berniaga ni antara pekerjaan yang paling baik. Oleh kerana itu pada ayat ini Allah Ta'ala sebut illa an takuna tijaratan an taradim minkum, ya, melainkan perniagaan yang suka sama suka atau sama-sama redha, ya. Sama-sama redha dekat sini pun mesti tunduk kepada syariat. Walaupun mereka sama-sama redha, sama-sama suka, kalau bercanggah dengan syariat tak boleh. Misalkan apa? Misalkan mereka melakukan transaksi riba, ya, yang membeli dan yang menjual sama-sama redha. Dia redha, dia bayar lebih, sama-sama redha. Apakah ini menjadi halal? Tak. Orang berjudi, mereka sama-sama redha, masing-masing bawa wang ringgit masing-masing, lalu mereka berjudi, sama-sama redha. Halal atau tidak? Tak halal. Jadi perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka ini pun mesti tunduk di bawah hukum hakam syariat Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Jangan bunuh diri kamu dan juga jangan bunuh orang lain, kerana ini adalah perbuatan yang amat keji dan amat buruk. Innallaha kana bikum rahima, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi kamu, Allah sayang dengan kita. Maka Allah Ta'ala tak suka kalau kita membunuh diri kita, menyakiti diri kita dan menyakiti orang lain. La darara wa la dirar, kata Nabi. Tak boleh kita membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Kenapa? Allah Ta'ala sayang dengan kita, ya. Allah Ta'ala sayang dengan kita. Allah yang cipta kita, Allah Ta'ala yang beri kita kehidupan. Maka kalau kita binasakan diri kita, Allah Ta'ala tak suka. Ayat 30 Allah Ta'ala sebut wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Dan sesiapa berbuat demikian, ya, dengan menceroboh dan aniaya, maka kami akan masukkan dia ke dalam api neraka, dan balasan yang sedemikian itu adalah mudah bagi Allah, ya. Siapa-siapa yang melakukan perkara yang ditegah Allah pada ayat sebelum ni, ayat 29 tu, iaitulah memakan harta orang secara batil ataupun membunuh diri dia sendiri, maka ancaman daripada Allah Ta'ala, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan itu mudah bagi Allah. Tak sukar bagi Allah untuk memasukkan orang ke dalam neraka. Siapapun dia, hebat mana pun dia punya kuasa, kalau dia makan harta orang, dia ambil harta orang secara batil, atau dia bunuh orang, maka tak susah bagi Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam api neraka. Tak ada yang punya kuasa di hadapan Allah, ya. Dekat dunia ni mungkin sukar sikit nak menghukum orang-orang yang besar untuk dihukum walaupun dia bersalah, kerana kita lemah. Allah Ta'ala Rabb yang maha kuat. Siapa pun dia, kalau dia melakukan jenayah tadi, ya, dia ambil harta orang secara batil atau dia bunuh orang lain, maka tak susah bagi Allah Ta'ala untuk masukkan ia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mungkin sekadar ini sahaja kuliah kita pada subuh ini, ayat 26 sehingga ayat 30 surah An-Nisa. Moga-moga ayat-ayat Allah Ta'ala ni bermanfaat bagi kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.